Okay, so tuliskan sama-sama dengan saya. So ini adalah kes bagi air Coulomb, A-I-R, air Coulomb. Okay, bagi kes open end. Okay, jadi matlamat kita untuk aplikasi standing wave ni adalah sebenarnya kita nak berbalik kepada LO yang pertama, iaitu frekuensi. Okay, frekuensi bagi air Coulomb open end. Okay, jadi untuk kita dapatkan kuantiti frekuensi F, jadi kita perlukan the wavelength. Okay, so wavelength is lambda. Okay, jadi kalau kita nak tentukan wavelength, semestinya kita perlukan the waveform. Okay, untuk kita melihat berapa banyak wavelength yang terbentuk pada open end air Coulomb kita. Okay, dan untuk kita tahu waveform, maksudnya kat sini kita kena tentukan dahulu jenis mode dia, mode yang terhasil untuk air Coulomb. Okay, so ni adalah mode. Okay, jadi kes bagi open end air Coulomb, mode dia terbahagi kepada N1. Dia start dengan N1, seterusnya adalah N2, okay, dan N3. Dia sama kes seperti string. Mode dia sama dengan string. Okay, N bersamaan 3. Okay, jadi nama untuk N1, okay, bagi open ends air Coulomb, okay, nama dia sama sebiji seperti stretch string. Okay, penamaan dia ada dua jenis nama. Okay, yang pertama adalah fundamental mode. Okay, fundamental mode. Okay, dan nama lain bagi fundamental mode apa? Cuba bagi respons. Okay, apa nama lain bagi fundamental mode? First harmonic, madam. First harmonic. Okay, good. First harmonic. Okay, kalau N2, mode dia adalah first overtone. Okay, selepas fundamental mode, dia adalah first overtone. Okay, dan nama lain dia adalah second harmonic. Okay, dan N3, nama lain dia adalah second overtone. Okay, second overtone. Okay, ataupun dalam sebutan harmonic adalah third harmonic. Okay, jadi penamaan mode ni perlu dihafal. Okay, so kena hafal kedua-dua jenis nama dia, iaitu dalam sebutan overtone maupun harmonic. Okay, so kita start dengan fundamental mode dahulu. Okay, N sama dengan 1. Okay, jadi untuk kita adakan template, maksudnya asas bagi lukisan untuk air Coulomb open end. Okay, jadi kita akan lukiskan seperti tube. Okay, so dia punya template dan asas lukisan adalah tube. Oops. Okay, so lukiskan satu tube. Okay, ni adalah tube. Okay, tube ni maksudnya macam bika lah ni adalah air Coulomb ataupun nama lain dia tube. Okay, jadi ni adalah template dia. Di mana tube ni dia ada panjang. Okay, panjang dia adalah L. Okay, panjang tube adalah L. Hujung ke hujung. Okay, L ini adalah length. Panjang tube. Okay, ataupun the length of air Coulomb. Right, jadi untuk kita tahu bagi fundamental mode ada berapa banyak knot dengan anti-knot yang terhasil. Kat sini kita kena jelas di mana untuk permukaan yang terbuka, okey, di mana di hujung dengan hujung ni dua-dua terbuka, apa yang berlaku adalah the air particle will vibrate freely. Okey, jadi dia tidak ada halangan untuk vibrate di hujung dengan hujung open ends kedua-dua air Coulomb ini. Okay, hujung dengan hujung ni maksudnya partikel tu dia akan vibrate paling besar. Okay, dan sebabkan the particles can vibrate freely dan with the maximum displacement, so kat sini menunjukkan di hujung dan hujung ini adalah kedua-duanya akan muncul anti-knot. Okay, kenapa anti-knot bukan knot adalah sebabkan anti-knot ni adalah maximum displacement. Okay, maximum displacement menunjukkan partikel tersebut boleh vibrate paling besar. Okay, kenapa dia boleh vibrate paling besar dekat hujung dengan hujung air Coulomb adalah disebabkan dia terbuka luas. Okay, jadi dia tidak ada halangan untuk dia vibrate.
Okay, nanti kita akan tengok apa maksud dia dengan close end. Kalau kita dah tunjuk contoh close end, baru awak akan lebih jelas lah. Okay, kenapa dekat hujung yang terbuka dia adalah anti-knot dan kenapa hujung yang terbuka partikel tu tak boleh di-vibrate. Partikel tu tak akan bergerak. So kat situ dia akan static. So untuk hujung yang tertutup itu adalah knot. Okay, are you with me? Yes. Okay, right. Jadi itu adalah konsep untuk hujung open ends bagi air coulomb. Okay, so keyword dia, the particles can vibrate maximum amplitude freely. Okay, dengan bebas di hujung yang terbuka. Okay, jadi untuk penamaan fundamental mode, jika hujung dan hujung tu dah memang wajib anti-knot, di tengah-tengah ni adalah knot. Okay, ni adalah mode paling basic, asas. Okay, kalau untuk fundamental mode bagi stretch string, dia adalah none. Okay, di mana tengah-tengah string adalah A, anti-knot. Okay, tetapi untuk case open end air coulomb, di tengah-tengah air coulomb tu adalah knot. Dia terbalik dengan stretch string. Kalau stretch string, asas dia adalah none. Okay, tapi untuk open end, asas dia adalah ana. Okay, sebutkan sama-sama dengan saya. Ana. Ana. Jadi, saya punya cara adalah untuk hafal macam mana nak lukiskan bentuk untuk tentukan frekuensi, awak cuma hafal fundamental mode sahaja bagi ketiga-tiga cases. Kalau case stretch string, hafal fundamental mode sahaja iaitu none. Kalau air coulomb open ends, hafal fundamental mode sahaja iaitu ana. Okay? Okay. So, bila kita nak lukiskan waveform, kita akan cari knot. Sama macam string. Okay, jadi bila dah tahu knot tu adalah zero displacement, jadi maksudnya partikel tu tak bergerak. Jadi maksudnya partikel di antara tube ini, di tengah-tengah ni, maksudnya dekat jarak atas ke tengah, tengah ke bawah, betul-betul berada di tengah-tengah, partikel tu tak akan vibrate. Okay, jadi kita akan sambungkan hujung ke hujung, anti-knot ke knot. Okay, so ni adalah dia punya waveform. Okay, siap A ke N and then kita akan sambungkan knot ke anti-knot. Okay, selesai. Okay, jadi kalau kita nak tunjukkan partikel ni dia vibrates, bila dia vibrate maksudnya dia akan vibrate atas ke bawah. Okay, so dia akan ada garisan putus-putus. Sambungkan anti-knot ke knot. Okay, dan knot ke anti-knot tu sambungkan ke atas. Dot-dot. Dot-dot tu menunjukkan vibration dia. Okay, siap. Ini adalah lukisan waveform bagi air coulomb open ends. Okay, jadi apa lukisan oren yang kita sedang buat ini? Sebenarnya ini adalah penghasilan standing wave oleh prinsipal superposition of wave. Okay, di mana asalnya sebenarnya adalah dua progressive wave. Okay, saya just sekali lalu sahaja. Dengar je just untuk kefahaman dia punya formation lah. Okay, jadi sebenarnya asas ni kenapa boleh terbentuk waveform seperti ni adalah disebabkan sebenarnya lukisan standing wave. Okay, di mana di hujung yang terbuka ni sebenarnya adalah satu progressive wave. Okay, progressive wave. Yang ni jangan salin. Okay, dengar je. Progressive wave satu dia bergerak ke kanan, dia masuk daripada hujung yang terbuka. Okay, dan kemudian sebenarnya hujung yang terbuka lagi satu ni adalah another progressive wave. Progressive wave 2 dan dia bergerak in opposite direction. And then diorang bertemu. Okay, bila dia bertemu, di setiap titik pertemuan tersebut, kita menggunakan principle of superposition, okay, dan kita akan menghasilkan standing wave. Okay, seperti yang berwarna oren lukisan dia. Okay, dan kenapa amplitude dia semakin rendah di tengah-tengah tube? Sebabkan di tengah-tengah tu menunjukkan partikel tu tak vibrate. Sebab bila dia nak hasilkan superposition tu, maksudnya akan ada titik pertemuan yang menghasilkan konstruktif dengan destruktif. Jadi maksudnya dekat knot ni adalah destructive interference. Okay. So itu adalah just sekali lalu sahaja macam mana penghasilan standing wave dalam case open ends air coulomb. Okay. So next kita masuk kepada wavelength. Okay, jadi kan kita dah lukiskan ana. Okay, di mana A ke N jarak dia adalah lambda per 4. Bermaksud kita ada satu kuadran. Okay, dan N ke A adalah second quadrant. Okay, second quadrant jarak N ke A adalah lambda per 4. Okay, so itu cara dia. Bila nanti dalam kelas, bila saya buat soalan kuis, bila saya tanya soalan konsep,
Saya tanya, okey, macam mana kita nak kirakan wavelength bagi kes A coulomb open end? Jadi awak kena tahulah jawapan dia. Konsep dia awak kena kirakan berapa banyak kuadran yang ada dalam waveform. Okay, kalau waveform kita terbentuk dengan ana, bermaksud A ke N tu adalah satu kuadran. Okay, dan another node ke A tu adalah another quadrant. So maksudnya dia ada dua kuadran. Jadi jarak setiap kuadran tu adalah lambda per 4. Macam tu cara nak explain. Okay, tu adalah konsep dia untuk kirakan wavelength. Jelas? Jelas. Jelas. Okay. Jelas. Right, so kita dah tahu ada dua kuadran dalam fundamental mode iaitu ana. Okay, jadi nak tahu nilai wavelength, maksudnya ada dua kuadran bermaksud 2 kali lambda per 4 yang bersamaan dengan panjang air coulomb kita iaitu L. Okey, jadi kat sini saya akan bagi satu konsep out of syllabus. Okey, sebab apa? Sebab syllabus awak ni syllabus yang baru. Jadi ada setengah buku yang dia masih mengajar di hujung dengan hujung, ini tak ada dalam syllabus. Saya akan gunakan colour lain sikit pen dia. Nanti lepas ni saya akan padam. Okay, di mana sebenarnya di hujung dengan hujung yang terbuka, bila mana air particle tu dia vibrate, sebenarnya maksimum displacement tersebut berlaku sedikit jauh daripada hujung tube. Okay, jadi ini adalah jarak. Okay, hujung dan hujung ni dua-dua terbuka, bermaksud partikel yang menghasilkan antinode yang maksudnya dia vibrate paling tinggi, okay, dia berlaku di luar tube. Okay, bermaksud antinode dia kedudukan dia agak tersasar sedikit daripada panjang asal. Okay, panjang jarak yang tersasar itu adalah C. Okay, dan another N yang terbuka tu juga adalah C. Okay, C tu menunjukkan N correction. Ini tidak ada dalam syllabus. Okay, jadi kalau awak buat rujukan ataupun awak tengok mana-mana sumber YouTube yang lain, yang mana dia ajar ada N correction, kita tak akan keluarkan dalam soalan exam. Okay, tapi awak just tahu saja sebagai pengetahuan am lah. Okay, di mana sebenarnya bagi konsep untuk stationary wave yang terhasil dalam air coulomb open end, okay, partikel tersebut dia tidak vibrate betul-betul dekat muncung tube tu. Dia sebenarnya vibrate paling besar yang menghasilkan antinode tu berlaku di luar, di hujung luar tube. Okay, maksudnya dia punya A tu sebenarnya adalah di sini. Kat sini location dia. Sama juga dekat open end yang lagi satu, dia terkeluar, tersasar sikit daripada panjang asal. Okay, jadi untuk kes tersebut, kita ada dua open end. Jadi sebenarnya jarak daripada antinode ke antinode bukanlah 2 kali lambda per 4. Okay, dia sebenarnya adalah, dia memang 2 kali lambda per 4, tapi dia bukan 2 kali lambda per 4 sama dengan L. Dia adalah 2 kali lambda per 4 bersamaan L plus 2C. Okay, kenapa 2C? Sebab kita ada dua open end. Satu hujung C tambah L tambah C, itu adalah panjang sebenar antinode kepada another antinode. Okay, jadi bila kita keluarkan lambda dalam kes ada N correction, kita akan tuliskan lambda adalah, ni dah selesaikan matematik, so ni 1, ni 2. Okay, maksudnya lambda adalah 2L plus 2C. C tu adalah N correction. Apa maksud N correction tu? Adalah jarak sesaran maksimum amplitude berlaku di hujung open end. Okay. So dalam kes ini lambda kita adalah 2 kali L plus 2C. Okay, jadi kalau dalam syllabus kita yang baru, kita dah tak akan keluarkan soalan-soalan yang ada N correction. Kita akan assume nilai N correction tu kosong. Okay, bermaksud kita neglect sebab dia punya jarak, contohlah yang dia bagi nilai, panjang air coulomb L, katakan dia bagi nilai dia adalah 5 cm. Okay, contoh L tu adalah 5 cm. Okay, dan sebenarnya the N correction tu sangat-sangat kecil je punya jarak. Mungkin dalam 0.1 saja cm. Another N correction pun another 0.1. So 0.1 tambah 0.1, 0.2 tambah dengan 5, maksudnya 5.2 is quite insignificant. Dia macam agak tak berapa effect lah dengan nilai lambda kita yang sebenar. Macam tu. So that's why that kita dah abaikan the N correction. Jadi awak mungkin akan muncullah beberapa soalan, okay, di mana dia akan kata dalam ayat terakhir soalan tersebut, dia akan cakap neglect the N correction. Neglect the N correction. Bermaksud kita abaikan C. Are you listening? Yes. Yes, madam.
Okay, so itu adalah muncul C. C itu adalah end correction. Okay, so dalam syllabus kita tak ada C C kita neglect. Okay, jadi kita keluarkan lambda sebagai subjek. Okay, so kita do maths. This is 2, ratio dia 1/2. So lambda adalah 2L. Selesai. Okay, then frekuensi. Okay, jadi kalau kita nak keluarkan frekuensi, dia formula yang kita gunakan ada satu saja, iaitu hal laju gelombang bersamaan frekuensi darab dengan lambda. Okay, so equation V yang square root tension per mu tu boleh tak gunakan untuk air Coulomb? Boleh ke tak? Yang V bersamaan square root tension per mu. Macam dalam stretch string yang semalam kita bincangkan. Square root tension bahagi dengan mu. Mu tu mass per length. Boleh tak agak-agak boleh gunakan dalam air Coulomb? Respon? Tak boleh. Good. Tak boleh. Sebab apa? Sebab rumus tersebut wujud untuk partikel pada tali sahaja. Okay, bermaksud ladies and gentlemen, bila mana kita belajar semalam, yang mana lukisan yang berwarna oranye, waveform yang kita dah lukis oranye semua ni, ini adalah standing wave pada tali. Okay, jadi dia punya hal laju partikel yang vibrate pada tali tu dia berbeza dengan air Coulomb. Okay, kalau air Coulomb dah nama pun air. Apa maksud air? Udara. Bermaksud yang membentuk standing wave kita yang berwarna oranye ini yang kita dah lukiskan itu adalah udara. Okay, yang kita nampak dalam pipe ini adalah udara actually. The standing wave yang kita lukiskan ni adalah yang bentuk adalah particles udara. Dia berbeza dengan string. Kalau string kita akan nampak dia punya vibration tu pada tali. Okay, tapi kalau air Coulomb awak agak-agak boleh nampak tak? Agak mustahil untuk nampak melainkan kita gunakan fog, kabus, FOG, fog. Kalau fog kita mungkin boleh nampak lah kod vibration dia. Okay, saya tak pernah cuba. Mungkin boleh jadikan satu bahan inovasi lah untuk kita tengok, observe air Coulomb bagi case open ends. Saya belum cuba lagi. Okay. So secara teorinya, bila kita menggunakan air particle yang dia vibrate dan menghasilkan standing wave tu, sepatutnya macam inilah bentuk dia. Dia vibrate paling besar dekat hujung dan tengah-tengah tu dia akan static. Okay, jadi kita akan gunakan satu rumus saja, V bersamaan F lambda. So kita keluarkan frekuensi sebagai subjek. So dapatlah F bersamaan V bahagi lambda. Okay, dan kita sedang mencari frekuensi untuk fundamental mode. So this is F1. Okay, V adalah constant. Okay, so kat sini ladies and gentlemen, tolong tahu dan sedar V ini adalah hal laju gelombang udara. Okay, di mana nilai dia is tetap constant. Nilai dia constant. Okay, berapakah nilai V? Nilai V ni adalah hal laju gelombang udara iaitu 330 meter per second. Okay, tetapi nilai dia varies. Okay, nilai dia varies sebab apa? Sebab ini maksudnya adalah hal laju, the speed of wave, hal laju gelombang. Okay, the speed of wave. V ini adalah speed of wave. Okay, hal laju gelombang adalah nilai dia 330 meter per second. Okay, tetapi ladies and gentlemen, nilai dia boleh berubah actually. Okay, walaupun kita kata nilai dia tetap, tapi sebenarnya ada satu faktor yang, bukan satu sebenarnya banyak, but faktor yang paling besar yang menyumbang kepada V yang berbeza nilai adalah temperature, suhu. Okay, jadi suhu yang tinggi, nilai V dia lebih besar. Suhu yang rendah, nilai V dia lebih perlahan. Okay, sebab itulah sebenarnya hal laju gelombang di negara yang beriklim sejuk dengan beriklim panas, sebenarnya gelombang tu bergerak dengan kelajuan yang berbeza. Okay, sebenarnya kalau negara yang bercuaca panas macam Malaysia sekarang kan, sebenarnya hal laju gelombang tu awak rasa lebih besar ke lebih kecil? What do you think? Kalau macam Malaysia, besar bagus. Maksudnya kalau saya bercakap,
sebenarnya bunyi itu travel di udara lah. For example, itu adalah maksudnya laju gelombang kan. Okay, gelombang bunyi lah kita bagi contoh. Jadi sebenarnya kalau saya bercakap dekat cuaca yang panas, sebenarnya laju saya gelombang bunyi itu bergerak dengan laju. Kenapa? Sebab memang logik lah, sebab air partikel tu di cuaca yang panas kinetic energy tu tinggi. Jadi partikel tu memang dah sangat-sangat energetik. Jadi untuk dia transfer gelombang tu daripada satu tempat ke tempat yang lain adalah sangat-sangat cepat. Sebab dia memang dah energetik. Kenapa dia energetik? Sebab dia memang dalam keadaan yang panas. Cuaca panas tu menghasilkan partikel yang lebih energetik. Itu awak tahu kan kimia kan? Okey. Kalau cuaca sejuk, partikel tu dia macam lembab. Lembab lah orang kata kan. Partikel tu bergerak perlahan. Kenapa? Sebab dia dah kesejukan, tak tahulah. So dia less energetic. Jadi untuk dia transfer gelombang bunyi tu dia akan lebih perlahan. Okay, so itu adalah dia punya physics behind the speed of wave. Okay, jadi setengah buku dia akan gunakan 330, ada setengah buku gunakan 333, ada setengah buku 360. So awak akan ikut standard dalam silibus kita. Okay, nanti awak akan tengok dalam senarai formula, awak cuba semak-semak buku tutur masing-masing, senarai formula. Kat depan sekali dia ada tuliskan apakah nilai speed of wave. Okay, jadi kat sini saya gunakan standard 330. Okay, so itu adalah penjelasan untuk V. Okay, 3 minit saya explain untuk V. Okay, jadi kita nak keluarkan formula untuk fundamental mode. So V kat situ adalah nilai dia tetap iaitu 330. Okay, bahagi dengan lambda. So lambda adalah 2L. Selesai. Okay, sengaja saya masukkan nilai V yang sebenar. Okay, sebenarnya ni adalah V biasa je. Okay, tapi saya just nak awak tahu di mana V kat sini adalah untuk air, udara. Okay, perasan tak dekat atas ni bila saya keluarkan V, okay, adakah saya keluarkan V ni adalah 330? Kat sini 330 ke? What do you think? V kat sini 330 ke? Ya ke tak? Cuba respon, ramai ni nak jawab ya ke tak je. Tak. Tak boleh. Tak. Rupanya tak. Okay, kenapa tak? Sebab 330 tu untuk laju gelombang di udara sahaja. Tetapi partikel yang membentuk sine wave kita dalam kes stretch string bukan bergerak dalam udara, dia bergerak pada string. Jadi nilai V kat sini bukanlah 330. Okay, tolong jelas apa yang konsep saya baru cakapkan ni. Benda-benda ni saya akan tanya balik masa awak present dalam kelas. Soalan tutur nanti saya akan tanya konsep. Soalan-soalan yang saya akan tanya tu soalan-soalan yang saya dah bincangkan bersama-sama dengan korang dan saya dah bagi jawapan dah. Okay. So V kat sini adalah untuk air coulomb, dia nilai dia tetap 330. Okay. So itu adalah 330 per 2L ataupun V bahagi 2L. Selesai. Okay, next. First overtone untuk mode yang kedua iaitu second harmonic. Okay, sama sahaja. Okay, saya akan lajukan sikit lah sebab aim saya nak 1 jam je. Okay, so kita buat template dulu. Okay, template kita adalah tube. Okay, panjang dia L. Okay, so adakah kita kena ambil end correction? C? Tak. Okay, good. Right, jadi kita nak tahu berapa banyak, macam mana bentuk waveform dia, so kita kena tahu dululah. Okay, ada berapa banyak note dengan anti-note yang terhasil. Okay, jadi awak start terus hujung dengan hujung, awak terus letak A dulu. Konsep dia macam tu. Kalau string, hujung dengan hujung letak note. And then awak alternate ke tengah-tengah dia. Okay, maksud alternate tengah-tengah maksudnya, kalaulah yang first harmonic tu ana, so untuk second harmonic, dia akan jadi anana. Okay, na. Okay, di mana pada asalnya tengah-tengah dia adalah not. Okay, tapi untuk second harmonic dia dah jadi anti-not. Macam tu. Okay, so hafal. Ana and then anana. Okay, so kita akan cari not. Okay, buat dia satu titik pada not. Okay, this is not. Okay, this is another not. Kita ada 2 not. Okay, dan
Kita akan sambungkan antinod ke nod. Okay, macam ni. Sambungkan hujung ke hujung. Selesai. Okay, dan kita sambungkan nod kepada antinod. Macam tu. Okay, dan antinod kepada nod. Awak curvekan sikit. Jangan tajamkan dia. Okay, curvekan sikit. Curve. Okay, dan last kali nod ke antinod. Macam tu. Curvekan dia. Okay, selesai. Kita buatkan dia punya shadow vibration. Curvekan dia. Okay, pastikan antinod tu bersentuhan dengan tube. Bersentuhan dengan tube. Esok saya nak check dalam kelas. Okay, so bila awak lukiskan, saya tunjuk contoh yang ni yang salah. Yang saya tengah nak tunjukkan ni yang salah. Jangan lukis, awak lukiskan macam mana? Awak lukis macam ni. Macam DNA. Cincai. Ini macam DNA. Ini macam, pernah belajar biologi tak? Benar. Okay. Ini salah. Okay, ini salah ya. Kenapa salah? Sebabkan antinod yang awak lukiskan tu, dia tak bersentuhan dengan tube. Dia kena sentuh tube. Jangan dia tergantung. Okay, jadi kalau dalam soalan exam sekalipun, dia minta awak lukiskan waveform, kami akan kosongkan markah kalau mana untuk case tube, awak punya antinod tu tak bersentuhan dengan tube. Bermaksud dia tak berlaku maksimum amplitude lagi. Dia kena sentuh dengan tube. Okay. Next, wavelength. Okay, so berapa banyak kuadran dalam ANANA? How much? 1, 2, 3, 4. Okay, A ke N 1 lambda per 4. N ke A lambda per 4. A ke N lambda per 4. N ke A lambda per 4. So ada 4 kuadran. So 4 lambda per 4 bersamaan L. Okay, do maths dapat lambda bersamaan L. Selesai. Okay, dan frekuensi F ni adalah F2 bersamaan V, which is speed of wave, bahagi dengan lambda. Okay, so frekuensi 2 iaitu the second harmonic adalah 330 bahagi dengan L. Okay, sekali lagi V kat sini adalah nilai constant untuk laju gelombang. Ya, nak tanya apa? Okay, so next is the third harmonic. Okay, so lukiskan template. Okay, so lukiskan template tube dia. Panjang dia L. Okay, dia tiada end correction. Okay, so panjang tube ni adalah L. Okay, so then kita nak tahu bagi waveform dia berapa banyak node dengan antinode. Okay, jadi cara dia, awak start dengan hujung dulu. Hujung dengan hujung dulu. Sebab awak tahu hujung dengan hujung konsep dia adalah antinode. Hujung dengan hujung terbuka. Kalau string, hujung dengan hujung dia node, N. Okay, then awak teka. Kalau dah asal tadi ana, okay, kemudian second harmonic anana. So seterusnya semestilah ananana. Macam tu. Okay, maksudnya tengah-tengah tu dia akan jadi N. Okay, so awak kena buat ananana. Pandai-pandai adjust. Na. Selesai. Okay, so cari knot. Okay, this is knot, tengah-tengah. Cari knot. Dan sambungkan setiap antinode dengan knot. Okay, sambungkan dia. So start dengan A dengan N dulu yang pertama. Antinode ke knot, selesai. And then knot ke antinode. Sampai ke tube, curvekan dia. And then antinode ke knot, curvekan dia. Knot ke antinode, curvekan dia. And then antinode ke knot, curvekan dia. And the last one, knot ke antinode, curvingkan dia. Okay, dan last part, lukiskan shadow. Okay, buat sama-sama dengan saya ke tak ni? Buat Medan. Buat. Intai lukisan kawan dekat sebelah. Kalau dia punya lukisan macam DNA, awak babab je dia. Cubit je jari dia. Nazim. Babak je. Babab je, geram. Sebelum saya babab esok, better you babab dia dulu. Okay, so awak akan cari berapa banyak kuadran, okay, dalam ananana. Ada berapa banyak kuadran, ladies and gentlemen, dalam ananana?
6. Bagus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, maksudnya setiap satu kuadran tu panjang dia lambda per 4. So tak perlulah saya tulis Okay, maksudnya ada 6 kali lambda per 4 dalam ana-nana. So di mana 6 kali lambda per 4 tu panjang ni sebenarnya adalah the length of the air coulomb. Okay, so do maths. Keluarkan lambda sebagai subjek, dapat 2L per 3. Okay, dan keluarkan the third frekuensi. So nilai dia adalah V per lambda. Okay, jadi V tu adalah 330. Okay, lambda adalah 2L. Okay, per 3. Okay, maksudnya tukarkan tempat. Maksudnya 3 darab V bahagi dengan 2L. 3 darab V bahagi dengan 2L. Okay. Selesai untuk open end air coulomb. Right. Jadi kat sini saya just nak introduce juga sebenarnya ada perkaitan antara F2 dengan F1. Okay. Perkaitan dia sama macam derivation untuk case stretch string. Okay. Di mana rumus yang kedua perkaitan antara F2 dengan F1 boleh ditulis sebagai tengok kat F1 dia ada 3 maksudnya V per 2L. Dia adalah V per 2L. Kalau F2 hanya V per L. Okay, jadi macam mana kita nak jadikan V per L ni sama dengan V per 2L. Jadi cara untuk kita samakan mereka, kita akan darabkan 2 darab dengan F1. Okay, kenapa kita darabkan 2 dengan F1 adalah disebabkan bila kita darabkan 2 dan F1 tu 3 V per 2L. So 2 dengan 2 tu dah cancel, dapatlah V per L. Okay, jadi F2 sama dengan 2 kali F1. Okay, dan F3 juga boleh dikaitkan dengan F1. Okay, jadi macam mana kita nak samakan F3 iaitu 3V per 2L dengan F1 iaitu V per 2L. Okay, cara dia adalah awak darabkan F1 dengan 3, nilai 3. Sebab apa? Sebab bila awak darabkan 3 darab dengan F1, so 3 darab dengan F1 which is V per 2L, dapatlah 3V per 2L. Macam tu. Okay, jelas? Jelas. Okay. Jelas. Right, jadi kat sini kita akan buat general formula. Okay, bagi case air coulomb open ends. Okay, general formula yang pertama adalah daripada setiap satu F1, F2, F3, nilai frekuensi dia. Okay, so in general, okay, the frequencies for air coulomb open ends are given by Fn, okay, bersamaan NV bahagi 2L. Okay, ini adalah formula yang pertama. Okay, di mana N ini adalah integer number. Okay, dia boleh jadi mod 1, mod 2, mod 3, mod 4, 5 dan so on. Okay, dan V ini adalah speed of wave di mana nilai dia adalah tetap. Okay, speed of wave. 330 meter per second. Okay, dan L is the length of tube ataupun air coulomb. Okay, ini adalah formula yang pertama. Okay, dan formula yang kedua, perkaitan F frekuensi untuk mana-mana overtone adalah N darab dengan F1. Okay, so F1 tu adalah fundamental mode. Okay, N itu adalah sekali lagi integer. 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Okay, now dah 9 suku. Saya nak masuk lagi setengah jam insyaAllah untuk case air coulomb close end. Okay, air coulomb close end. Okay, so dia punya kolom yang ada sama je. Matlamat kita adalah frekuensi F. Okay, so kita kena cari wavelength.
Sebelum tu kita kena ada waveform. Okay, dan waveform ni berbeza dengan mode yang berbeza. Okay, ladies and gentlemen. Ada keistimewaan pada kes close end. Keistimewaan close end adalah pada mode. Okay, di mana mode yang muncul pada close end hanyalah odd number. Okay, maksud odd adalah nombor ganjil. Okay, di mana mode yang ada pada close end hanyalah nombor ganjil sahaja. Bermaksud n tu adalah 1. Lepas 1, 2 tidak wujud. Sebab 2 tu adalah even number. Okay, selepas 1 dia adalah 3. So mana n2? Second harmonic n2 pada case close end tidak wujud. Okay, nanti kalau saya dah lukiskan waveform, saya akan perincikan kenapa tak wujud even number. Okay, dan n yang seterusnya n5. n4 tidak wujud. Okay, kenapa tidak wujud? Sebabkan ini case close end. Dia adalah even number. Nombor 4 tu adalah even number. Okay, jadi close end ni special case. Okay, dia adalah case bagi odd number saja. So mode-mode yang muncul semuanya adalah mode nombor ganjil. Okay, jadi penamaan, ini pun ada keistimewaan sikit. Okay, penamaan untuk penamaan overtone masih sama. Okay, maksudnya kalau N1 masih start dengan fundamental mode. Selepas fundamental mode adalah first overtone. Yang berwarna biru tu adalah nama dia yang pertama dalam sebutan overtone. Okay, dan N5 adalah second overtone. Maksudnya tiada perubahan untuk nama overtone bagi close end. Yang berubah mengikut nombor ganjil hanyalah nama harmonik sahaja. Okay, maksud nama harmonik adalah N1 nama dia first harmonic. N3 is third harmonic. Okay, kalau perasan third harmonic dalam case string dengan open ends itu adalah tengok third harmonic itu adalah N3 iaitu second overtone. Okay, third harmonic second overtone untuk N3. Okay, tengok kalau string pun sama, third harmonic adalah N3 untuk second overtone. Tetapi untuk close end, N3 tu adalah first overtone, third harmonic. Okay, jadi kat sini kita akan ada cara untuk hafal di mana sebenarnya nama harmonik adalah ikut number n. Okay, kalau n dia 3, nama harmonik dia third harmonic. Okay, tetapi nama overtone tak semestinya ikut number n. Bermaksud kalau N3 bukanlah nama dia third overtone. Tak. Nama dia masih sama mengikut turutan. Fundamental mode and then first overtone and then second overtone. Okay. Jadi untuk kes yang nama fundamental mode, walaupun kita skip second harmonic sebabkan nombor genap tak wujud, janganlah pula skip nama overtone. Maksudnya jangan pula fundamental mode tu N1, N3 awak pergi skip second overtone. Sebab apa? Sebab awak skip second harmonic, awak pergi skip juga first overtone. Salah. Nama overtone sama sahaja untuk ketiga-tiga case. Jelas? Jelas. Okay. And then nama harmonik yang terakhir kita akan ikut N. N dia 5, so dia adalah fifth harmonic. Okay, so kesimpulan kita akan nampak kat sini, nama harmonik adalah ikut nama N. Okay, ikut integer dia. Okay, so siap untuk nama mode. Okay, next is the waveform. Okay, so untuk waveform pula, kita akan lukiskan template. Okay, template untuk waveform bagi case close end, maksudnya adalah satu terbuka, satu tertutup. Okay, so tube tu masih sama panjang. Cuma yang bezanya, salah satu hujung tu akan tertutup. Kat bahagian mana yang tutup? Bahagian kiri ke? Ataupun bahagian kanan ke?
tidak ada apa-apa masalah. Okay. Tutuplah bahagian mana-mana, kiri ataupun kanan. Jangan pergi tutup dua-dua pula. Kalau awak pergi tutup dua-dua, macam mana progressive wave tu nak masuk dan superpose? Okay, so salah satu tu kena terbuka. Okay, jadi saya tunjuk contoh kanan yang tertutup. Okay, dalam contoh yang saya akan tunjukkan kat sini, saya akan tunjuk yang bahagian kanan yang tertutup. Macam tu. Right. Okay, jadi saya akan explain dalam 2 minit macam mana sebenarnya terhasil standing wave dalam close end. Okay, jika open end, progressive wave datang daripada kedua-dua arah yang terbuka. Maksudnya tadi kan saya lukiskan. Kalau close end, progressive wave satu dia gerak ke kanan kan. Kemudian kalau open end, progressive wave 2 dia akan bergerak ke kiri. And then dia superpose. Hasillah standing wave. Tetapi kalau close end, disebabkan bahagian kanan ni dah tertutup, maksudnya tak ada progressive wave pun yang masuk ke kanan. Tak ada. Dia tak ada kat sini. Okay, jadi sebenarnya macam mana standing wave terhasil adalah sebenarnya progressive wave satu yang masuk daripada hujung yang terbuka, dia akan terpantul. Dia akan reflected daripada dinding pipe ni yang tertutup tadi. And then bila dia terpantul, inilah ada yang reflected wave, inilah sebenarnya progressive wave 2 yang akan superpose dengan progressive wave 1. Okay, jadi sebenarnya progressive wave 2 ni adalah asalnya daripada reflected progressive wave 1. Okay, jadi sebenarnya untuk standing wave yang terhasil dalam case close end, idea dia adalah the standing wave is formed by the incident progressive wave with the reflected progressive wave. Okay, that's how they collide. That's how they superpose, and then at any point they will be construct and destructive interference untuk menghasilkan standing wave. Okay, are you with me? Yes, madam. Okay, good. Right, jadi untuk kita tahu bentuk waveform, kita kena tahu asas. Okay, bila kata asas tu maksudnya ada berapa banyak anti-knot dengan knot yang terhasil. Okay, saya ulang, kalau string hujung dengan hujung, knot. Kalau open ends, hujung dengan hujung, anti-knot. Okay, so kalau fundamental mode, hujung dengan hujung, yang terbuka tu anti-knot. Yang tertutup ni adalah knot. Okay, jadi kalau perasan hujung dengan hujung dia adalah ganjil. Satu A, satu N. Okay, kalau awak tengok pula pada kes yang kita dah bincang, awak kenal pasti untuk ketiga-tiga harmonik, first, second and third. Cuba tengok hujung dengan hujung dia, sama tak jenis? Sama jenis. Sama jenis, iaitu kedua-dua hujung dengan hujung anti-knot. Tengok pula pada string. Sama jenis tak hujung dengan hujung dia? Sama jenis, iaitu jenis apa? Knot. Knot, bagus. Okay. Jadi untuk jenis yang sama di hujung dengan hujung, sebenarnya case dia adalah all harmonic. Kalau apa yang saya tak guna lagi ni maksudnya case stretch string adalah all harmonic. All harmonic. Bermaksud all harmonic adalah semua integer, nombor ganjil, nombor genap. Semua akan include untuk membentuk waveform. Okay. Sama juga untuk case open end, hujung dengan hujung dia sama jenis. Kedua-duanya hujung anti-knot. Bermaksud coulomb open end adalah juga all harmonic. Ini adalah all harmonic. Okay, stretch string pun all harmonic. Bermaksud semua integer number, nombor ganjil dengan nombor genap. Okay, all harmonic. Okay, jenisnya adalah all harmonic. All. Okay, tetapi untuk close end, dia punya hujung dengan hujung dia tak sama jenis. Satu A, satu N. Sebab itulah dia adalah odd harmonic. Okay, ganjil.
dia macam istimewa, kes istimewa. Dia adalah odd harmonic. Bermaksud integer nombor ganjil sahaja yang muncul. Are you with me? Yeah. Yes, madam. Okay, good. So kita lukiskanlah waveform. Ni 5 minit je Okay. So cari knot. Okay, so anti-knot ke knot. Okay, sambungkan wave dia. Lengkungkan dia. Macam tu. Jangan pergi ambil pembaris pergi garis kan. Sebenarnya dia melengkung daripada hujung ke hujung melengkung. Okay, dan the shadow dia vibrate. Lengkungkan dia. Lengkung. Selesai. Okay, so ini adalah panjang tube. Okay, which is L. Panjang tube. Okay, dan kalau kita nak tahu yang konteks out of syllabus ni sebenarnya pada anti-knot ni adalah end correction. Okay, sebenarnya partikel tu vibrate secara maksimum berlaku di luar tube. So berlaku pada end correction. Jarak end correction tu adalah C. Okay, tapi tak berada dalam syllabus kita. So saya padamkan. Kita neglect the end correction. Okay, so wavelength. So macam mana kita nak tentukan wavelength? Kita kena kira apa? Kuadran. Bagus, kuadran sepanjang tube. Kita ada satu kuadran saja. Maksudnya A ke N je, an. Lambda per 4. An, tu je an. Kalau string, none. Fundamental mode dia none. Kalau open end, ana. Kalau close end, an. Okay, wavelength dia adalah satu kuadran saja. So, 1 lambda per 4 je. Yang bersamaan panjang tube. So, lambda is 4L. Okay, so frekuensi kita gunakan satu formula sahaja. Okay, kenapa tak gunakan formula V is square root tension per mu adalah disebabkan kita punya partikel bukan vibrate pada tali. Kita vibrate pada udara sebab nama dia air. Okay, jadi kita guna satu formula saja untuk keluarkan frekuensi. Which is F1 adalah V bahagi dengan lambda 1. Okay, dan F1, V ni adalah nilai 330 bahagi lambda 1 adalah 4L. Selesai. Okay, next. The first overtone, catered harmonic. Okay, lukiskan asas. Okay, panjang tube L. Tutup di hujung kanan. Kita konsisten kanan yang tutup. Kalau nak kiri tutup, semua lukisan kiri tutup. Okay, so panjang tube adalah L. Okay, tanpa end correction, tak ada C. Okay, dan kalau fundamental dia dah start dengan an. Okay, so untuk third harmonic, masih A dengan N berada di hujung dan hujung. And then awak akan tambahkan anan. An-ana. Saya suka sebut sebagai an. Macam Doraemon. An. Macam tu. So yang case close N ni macam Doraemon. Ingat tu je. An. So start dengan an. And then an. Okay, so an ada berapa wavelength? Ada berapa kuadran? 3. Okay, ada 3. Oh, tak lukis lagi kan? Ada 3. Sekejap. Okay, ni knot. Lukiskan dulu. Knot. Cari knot dulu. Okay, dan sambungkan lukisan. Anti-knot ke knot. Knot ke anti-knot. Okay, dan knot ke anti-knot ke knot. Macam tu. Stop kat tengah-tengah. Okay, dan kita lukiskan vibration dia. Okay, selesai. Laju ke? Okay. So kita cari wavelength. Ada 3 kuadran. 1, 2, 3. Okay, di mana an tu an ada 3 kuadran. So lambda per 4. So 3 lambda per 4. Bersamaan L. So lambda adalah 4L per 3. Okay, so frekuensi 3. Kita tak ada frekuensi 2 sebab second harmonic tak wujud. So F3 adalah V per lambda 3. So F3 adalah 330 bahagi dengan 4L per 3. So 4L kat bawah, 3 ke atas. So maksudnya 3V per 4L. Selesai. Last.
Okay, iaitu fifth harmonic. Okay, lukiskan template bagi close end. Okay, so ni adalah panjang tiup. Okay, tutup di bahagian kanan. Okay, so panjang tiup adalah L. Okay, so kita teka berapa banyak anti-knot dengan knot yang muncul okay, dalam fifth harmonic. Okay, so cara dia kita akan menyanyilah lagu Doraemon. So dia start dengan an and then an. So semestinya the next rhyme adalah an. Okay, so an. Okay, dan hati-hati ladies and gentlemen, bagi case odd harmonic ni untuk close end, dia tak ada tengah-tengah. Tengah-tengah dia bukan anti-knot, bukan knot. Dia tak ada tengah-tengah. Tengah-tengah dia tak ada muncul pun zero amplitude ataupun maximum amplitude. Okay, so next. Bagi setiap knot tu kita akan lukiskan titik tetap. Partikel tak vibrate. So ni tengah. So ni tengah. Ini tengah. Okay, dan kita lukiskan waveform. So dia vibrate paling besar dekat anti-knot. Sambungkan A ke N. Okay, dan sambungkan N ke A. Curvekan dia. And then A ke N. Curvekan dia, pastikan bersentuhan dengan tube. And then N ke A. Sambung. Dan last one A ke N. Sambung ke tengah-tengah. Okay, selesai. Jangan lukis D and E. Okay, wavelengths. Berapa banyak kuadran yang ada dalam an? 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5. So setiap kuadran tu adalah lambda per 4. So 5 kali lambda per 4 bersamaan L. So lambda adalah 4L per 5. Okay, so keluarkan frekuensi. Frekuensi ni bukan F4 tapi F5 ikut nombor harmonik. Okay, so ni adalah V per lambda 5. Okay, so F5 adalah halaju gelombang di udara 330 bahagi dengan lambda L iaitu 4L kat bawah, 5 kat atas. Maksudnya 5V per 4L. Okay, dah nak habis. Okay, next kita buat general formula. So in general, the frequency for air coulomb close end are given by, okay, so dia ada formula asas dia iaitu Fn, okay, bersamaan, cuba tengok pattern, semua tu ada 4 di bawah. Okay, saya akan highlightkan sikit, dia special kat sini. Ni 4. Kalau yang atas tu 2. Nampak terbitan dia. Okay, kalau open ends, ini 2. Okay, ini juga 2. Ini hilang 2 sebab kita dah cancel out 2. Okay, kalau string pun 2. Berapa perasan? Ada 2. Sini dah kita cancelkan 2. Okay, dan another 2. So maksudnya case odd harmonic ni dia memang sangat-sangat odd. Dari segi nama dia odd, serba-serbi dia odd. Okay, dan kalau yang lain tu ratio dia 2, bawah tu adalah ni ratio dia 4. Okay, so maksudnya secara general formula dia adalah NV per 4L. Okay, di mana sama je, N tu adalah integer, tapi integer bagi odd number saja. 1, 3, 5, 7, 9 and so on and so forth. Okay, so V masih speed of the wave which is 330 meter per second. And the L tu masih sama macam open ends which is the length of tube. Are you okay guys? Semakin laju. Yeah. Okay. Right. Okay, dan formula yang kedua kita boleh dapatkan perkaitan. Okay, perkaitan antara F3 dengan F1.
Okay, di mana perkaitan F3 dengan F1, kita nak jadikan 3V per 4L sebagai V per 4L. So caranya kita akan darabkan 3. Okay, so 3 kali dengan F1. So dapatlah F3, 3V per 4L. Okay, dan nak dapatkan F5 kaitkan dengan F1. So F5 juga adalah 5F1. Okay, so maksudnya formula yang kedua adalah Fn persamaan N kali F1. Okay, jadi asasnya kalau perasan, ke semua case string dengan open N dengan close N, semuanya standard yang sama. Fn semuanya sama dengan Fn and F1. Ini adalah tangan kiri saya. Okay, dan ini adalah tangan kanan saya. Okay, so bagi tangan kiri dengan tangan kanan, saya akan asingkan kanan tu untuk nama mode dan kiri tu untuk nama harmonik. Okay, maksudnya bermula dengan jari ibu jari, iaitu daddy finger. Okay, nama mode dia adalah fundamental mode. Fundamental mode. Okay, jari telunjuk, mummy finger itu adalah first overtone. Okay, jari tengah, second overtone. And then third overtone. Okay, dan fourth overtone. Okay, dan saya biasanya gunakan jari kanan ni adalah untuk all harmonic. Okay, sebabkan tangan kanan dominan. Okay, jadi all harmonic tu saya guna color apa tadi ni kan. Okay, ni adalah all harmonic. Kalau jari kiri ni jari ganjil lah, tangan ganjil. So saya tak odd. Okay, so maksudnya untuk all harmonic ni fundamental mode tu maksudnya dia akan ambil kira semua harmonic. N 1, 2, 3, 4, 5. Okay, jadi saya buat macam ni all. Okay, maksudnya N kat sini adalah first harmonic, first overtone, second harmonic, okay, and then second overtone, third harmonic, and then third overtone, fourth harmonic, and then fourth overtone, fifth harmonic. Okay, sebab ni adalah jari all harmonic. Okay, tetapi untuk jari kiri saya, okay, ni adalah tangan kiri saya adalah odd. So maksudnya nama harmonik dia akan nombor ganjil. Start dengan daddy finger 1, 3, 5, 7, 9. Okay, tetapi nama mode dengan tone dia masih sama. Okay, so saya akan copy paste balik. Nama dalam tu sama je. Untuk warna merah tu maksudnya nama overtone. Masih fundamental mode, masih first overtone. Okay, masih second overtone. Okay, masih third overtone. Okay, dan masih fourth overtone. Okay, jadi maksudnya apa yang saya tuliskan pada ke-10 jari kedua tangan kiri dan kanan saya, nama tone overtone dia sama je. Cuma penggunaan dia berbeza. Kalau all ni adalah untuk kes apa? Harmonik. All harmonik. Okay, all harmonik dekat untuk kes apa? Kes string ke kes mana? All? Ada berapa kes? Dua kan? Kes apa? String dengan? Open column. Open and column kan? Okay. Dan all harmonic satu sahaja ni. Iaitu untuk Close A column. close Close end. and column sahaja. Okay, sekian. Ini adalah cara saya hafal lah. Maksudnya setiap jari tu nama tone dia dengan nama mode dia sama je. Tapi kita akan kira berbeza dari segi harmonik dia. Okay, kalau jari kanan all harmonik maksudnya semua integer number, ganjil dan genap boleh guna. Kalau odd ni adalah nombor ganjil sahaja, 1, 3, 5, 7, 9. Tapi nama tone dia masih sama. Okay, so itu sahaja untuk lecture saya berkenaan 7.6.